أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يا الله 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 الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya 'alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendapat rahmat dan keberkatan, dan seterusnya untuk kita meneruskan pengajian tauhid kita pada malam ini, menambahkan lagi hati kita untuk sentiasa kembali kepada Allah, menambahkan lagi hati kita untuk terus sentiasa mengenal kepada Allah dalam setiap perbuatan kita, bertambah makrifat kita kepada Allah, dan dengan pengajian tauhid ini semakin bertambah kasih dan cinta kita kepada Allah lebih daripada segala-galanya, tuan-tuan ya. Maka benarlah tuan-tuan ungkapan orang Melayu kita, tuan-tuan nak peribahasanya, tak kenal maka tak cinta, tuan-tuan nak. Jadi kita tuan-tuan dengan Allah ni nak kena kenal, baru kita akan cinta, tuan-tuan ya. Nak kenal Allah ni kena mujahadah, tuan-tuan ya, kena mujahadah. Tapi kenal Allah ni, mujahadah ni bukan mujahadah dengan zahir, tapi mujahadah dengan hati, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita nak kenal manusia senang, sebab manusia ni nampak, tak payah mujahadah, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak kenal isteri, tak payah mujahadah nak kenal dia, sebab kita nampak je dia masak, dia tolong basuh baju, tuan-tuan nak nampak je kan. Dan kita sesama manusia pun begitu, kita dengan dunia pun begitu, tuan-tuan nak. Kita seseorang itu tuan-tuan dia kasih dengan dunia kerana apa? Dia kenal nikmat dunia. Dunia ni umum sangat, kita khususkan, tuan-tuan nak. Kenapa ada orang dia minat main game, tuan-tuan nak? Sebab dia kenal kenikmatan game tu. Tuan-tuan yang tak biasa main game kan, tuan-tuan takkan rasa, tuan-tuan takkan faham macam mana nikmat main game tu kalau kita sendiri tak main game tu. Kita tak kenal, tuan-tuan nak. Minta maaf sebut, tuan-tuan nak, macam dadah, tuan-tuan nak. Saya baru ni sekolah saya ada buat anjuran ceramah anti dadah, tuan-tuan nak. Jadi bila pengulas ataupun penceramah menceritakan, tuan-tuan, orang yang ambil dadah ni, tuan-tuan, dia boleh balik semula kepada dadah tu bila mana dia keluar balik daripada pusat serenti ke penjara, dia boleh ambil balik. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia telah mengenal nikmat dadah tu, tuan-tuan ya. Jadi kita ni tak tahu nikmat dadah tu, tapi jangan cuba, bukan nak suruh tuan-tuan cuba. Cuma saya nak sebutkan, tuan-tuan, seseorang itu dia akan cinta seronok bila dia kenal benda tu, tuan-tuan ya. Orang yang kenal dunia kan, dia tahu kenikmatan dunia, maka dia akan semakin cinta dengan dunia. Kalau orang yang dia mengetahui, banyak tahu, banyak kenal tentang power engine kan, enjin kuasa kuda ke apa, saya pun tak reti sangat, tuan-tuan. Jadi dia banyak maklumat tentang enjin kereta, kuasa kuda, tak kuasa kuda, power dan sebagainya, turbo kan dan sebagainya. Maka bila keluar kereta-kereta yang lebih hebat, lebih bagus tu, dia akan teruja nak beli sebab dia kenal, tuan-tuan. Tapi orang tak kenal, dia tak tahu, dia tak buat apa-apa, tuan-tuan. Orang kata ni nak keluar kereta kuasa kuda gini-gini, dia tak rasa apa sebab dia tak kenal pun, tuan-tuan. Maka benarlah peribahasa tu, tuan-tuan. Tak kenal maka tak cinta, tuan-tuan. Kita dengan sama-sama kita pun begitu juga, tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita pertama kali tengok ustaz-ustaz dalam kuliah kan, kita kata siapa ustaz dalam YouTube, tuan-tuan. Kita tak akan minat untuk ikuti kuliah dia kalau kita tak kenal dia. Tapi kalau Ustaz Azhar dah kenal, keluar dalam YouTube dia, kita terus nak dengar. Sebab apa? Sebab kita dah kenal dia, kita dah minat. Tuan-tuan dah tahu dah perkongsian ilmu dia macam mana semua, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, malangnya tuan-tuan, manusia banyak kenal dunia, banyak kenal makhluk, tuan-tuan. Tapi manusia tak nak kenal Allah, tuan-tuan ya. Maka sebab tu kita tak ada perasaan, tuan-tuan, cinta kepada Allah, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, mataklah sekalian, saya sebut dengan tuan-tuan tadi, nak kenal makhluk tak susah. Sebab makhluk tu boleh kita capai, boleh kita belajar, boleh kita tengok depan mata kita. Tuan-tuan nak belajar pasal kereta, boleh tengok kereta depan mata. Tuan-tuan nak kenal Allah ni payah, tuan-tuan ya. Kenapa? Kerana kenal Allah, satunya Allah tak dapat kita kecapi dengan panca indera kita, tuan-tuan ya. Tak dapat kita nak tengok, nak rasa. Maksudnya dengan panca indera yang 5 ni, kan tuan-tuan nak rasa, pegang ni, Allah tak dapat dimiliki dengan macam tu, tuan-tuan ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kenal dia dengan 2 syarat besar, tuan-tuan ni, dengan 2 syarat besar, tuan-tuan ya. Pertama adalah hati yang bersih untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Yang kedua adalah dengan ilmu, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, kita kena kenal Allah sebab kita nak balik pada Allah. Kalau kita kenal kereta, kita akan tinggalkan kereta. Walau macam mana pun kita kenal kereta tu takkan tolong kita. Orang yang minat main game, isak dadah, tuan-tuan nak kenal nikmat nafsu wanita, tuan-tuan nak orang kahwin, tuan-tuan nak
dah kenal nikmat bersama dengan orang perempuan dan sebagainya, tuan-tuan, semua itu tidak menolong kita. Nikmat-nikmat yang kita kenal, yang kita teruja seronok tu, dia tak tolong kita dalam kubur, tuan-tuan ya. Jadi nak tak nak, kita kena kenal Allah, sebab kita akan bersama dengan Allah dalam kubur sampai kepada hari kiamat dalam syurga, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, tuan-tuan ya, saya minta maaf kalau saya kedengaran agak keletihan sikit, tuan-tuan. Sebab saya petang tadi ada program pula, lama pula tu. Tuan-tuan ya. Tak apa, saya cuba sampaikan insya-Allah, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan ya. Apa nak sebut dengan tuan-tuan tadi? Baru teringat, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, tuan-tuan, mana-mana manusia yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dekat dunia, dia takkan kenal Allah di akhirat kelak. Maksudnya kalau kat dunia lagi dah tak ada rasa perasaan, tak cinta kepada Allah, ataupun dekat dunia lagi sudah tidak berjumpa, tidak merasa bersama dengan Allah, akhirat takkan dapat bersama dengan Allah. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, ayat ini, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, nak tak nak, dunia kita kena paksa diri kita untuk kenal pencipta kita. Maka nak kenal pencipta kita macam mana? Dengan ilmu tauhid lah, satu, tuan-tuan ya. Dengan ilmu. Yang kedua, dengan hati yang bersih. Tuan-tuan ya, sebab nak kenal Allah ni bukan dengan panca indera, dia dengan hati. Maka nak kenal Allah ni, tuan-tuan, kena paksa hati untuk memandang Tuhan. Tuan-tuan ya. Kita kalau makhluk ni, kita boleh kenal, boleh dapatkan makhluk ni, tuan-tuan, dengan perkara-perkara zahir. Mata boleh tengok, tangan boleh pegang, tuan-tuan ya. Dan tak perlu susah-susah mujahadah. Tapi nak kenal Allah, hati kena buka. Pintu hati kita kena create dia, kena paksa dia, ataupun kita kena mujahadah dia. Ataupun kita kena latih hati kita tu, tuan-tuan, dipanggil tadrib. Tadrib ni buat latihan hati supaya kita melihat alam ni sentiasa kita nampak Allah. Itulah jalan nak kenal Allah, tuan-tuan ya. Sebab Allah ni kita takkan nampak dia kalau kita tak bagi hati kita nampak dia. Sebab kalau tuan-tuan tengok saya kan, tuan-tuan nampak saya. Tapi kalau kita nak nampak Allah, tuan-tuan kena buka pintu hati, tuan-tuan kena nampak siapa dia sebalik saya. Maka tuan-tuan akan nampak ilmu siapa yang sedang mengalir sekarang ni. Tuan-tuan akan kata, subhanallah, ya Allah, kau beri ilmu pada saya. Sebab tu kita banyak terhijab. Jadi kita nak kenal Allah ni tak nampak dengan zahir. Mata hati kita ni akan menyatakan Allah pada pandangan zahir kita. Maksudnya, pandangan zahir kita nampak Ustaz Isyam, pandangan hati nampak Allah. Tuan-tuan gitu. Maka tuan-tuan nak kenal Allah, kena bagi hati sentiasa nampak dia, nampak dia, nampak dia. Tengok kipas pusing, ya Allah, kau beri aku sejuk, ya Allah. Tuan-tuan jangan kita ni sentiasa tengok alam ni, kita tak latih diri kita untuk nampak di sebalik alam ni ada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya mengaji dengan Syekh Abdullah, guru saya, tuan-tuan dengan guru-guru saya yang lain juga, antaranya Syekh Abdul Qadir Jalani, tuan-tuan dia sebut kepada kita, Syekh Abdullah pun sebut, kata dia, kita ni musyahadah kepada Allah nak kena selalu. Barulah tuan-tuan ni dapat kenal. Maksudnya tuan-tuan, kita nak kena selalu rasakan Allah. Nak latih diri, latih. Seperti mana tuan-tuan latih diri tuan-tuan untuk sebut Allah. Nak kena selalu sebut Allah kan. Bagi hati tu bersih, dekat. Berulang-ulang sebut Allah. Tuan-tuan semayang ni tuan-tuan, kita berulang-ulang juga buat. Tapi Allah suruh kita buat 5 kali sehari je. Itulah perbuatannya, bukan ada perbuatan lain, tuan-tuan. Kalau baca Fatihah pun, Fatihah itulah juga, tuan-tuan. Tapi perlu diulang-ulang. Kenapa? Nak bagi makanan pada rohani kita, tuan-tuan. Maka zikir pun sama juga. Nak kena selalu ulang-ulang. Maka tuan-tuan jangan lupa juga untuk memandang Allah, tuan-tuan ya. Makna kata kena berulang-ulang hati untuk sentiasa nampak Allah. Allah latih, tuan-tuan ya. Sampai tuan-tuan terbiasa, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila hati tuan-tuan sentiasa nampak Allah, ketika itulah tuan-tuan kenal dia. Ya Allah, kau maha penyayang. Ya Allah, kau beri aku kesujukan. Sentiasa kita sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, wali-wali Allah kata, apabila kamu telah sampai kepada fana, hati kamu binasa, tak ada lagi hati kamu ni selain daripada tenggelam, maka kata mereka, tuan-tuan, wali-wali Allah menyatakan, tidak ada sesuatu yang kamu pandang di atas alam ni, melainkan pasti kamu akan dapat mengingati Allah. Tuan-tuan hakikatnya tuan-tuan pandang kipas pun tuan-tuan akan ingat Allah sebenarnya. Tuan-tuan pandang lampu pun tuan-tuan akan ingat Allah. Sebab kita tahu siapa yang memberikan anugerah lampu ni menyala, tuan-tuan. Jadi tak ada tempat kita boleh lupa Allah bila kita punya hati telah sentiasa tenggelam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan gitu nah. Jadi tuan-tuan, nak kenal Allah ni kena selalu hati kita pandang dia, barulah dapat kenal dia, tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok isteri tak jemur ke setiap hari? Tak jemur kan? Dan nak tengok dia masak, esok dia masak juga. Maka akhir lama-lama kita rasa apa? Sayangnya aku kat bini aku. Tuan-tuan dia sanggup berkorban untuk diri kita. Kita nampak kebaikan dia setiap hari. Maka kekuatan kasih sayang kita semakin tinggi.
Hari ni dia masak, esok dia masak. Hari ni dia sapu rumah, esok dia sapu rumah lagi. Kita terus tengok dia. Apa perasaan kita? Sayangnya kat isteri kita. Tuan-tuan tak? Semakin sayang. Maka tuan-tuan kena selalu tengok Allah. Maka kita akan sentiasa rasa Allah maha dekat. Akhirnya bila tuan-tuan dah terbiasa dengan pandangan itu, tuan-tuan dah terbiasa hati tuan-tuan dengan memandang, akhirnya dah biasa. Bila dah terbiasa tuan-tuan, takkan hilang dah kebiasaan tersebut, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, sebab tu ibadat kita ni mula-mula paksa. Tuan-tuan tak? Bila dah paksa, dia akan jadi biasa, tuan-tuan tak? Itu peringkat ibadat kita tau, tuan-tuan ya. Mula-mula paksa. Kalau tak paksa, mustahil kita akan dapat. Orang yang boleh baca Quran setiap hari 5 muka, adakah boleh senang-senang 5 muka sehari? No, tuan-tuan ya. Melainkan bermula dengan paksaan. Sebab tu, kalau kita nak jadi baik, mustahil jadi baik tanpa paksaan. Paksaan ni bahasa Melayu. Bahasa Arab, mujahadah, tuan-tuan ya. Mustahil seseorang itu boleh sembahyang sunat tak tinggal tanpa bermula dengan susah payah dan mujahadah. Itu peringkat awal, tuan-tuan ya. Nak zikir selalu kan. Yang kita tengok wali-wali Allah ni seronok, ada karamah, dekat dengan Allah, Allah sayang. Kita tengok yang dah dapat nikmat tu. Kita tengok bagaimana dia punya susah payah nak sampai ke situ. Tuan-tuan, bukan senang. Nabi-nabi, kekasih-kekasih Allah, Syekh Abdullah, guru kita, dia cerita macam mana ujian dia, tuan-tuan nak. Sampai duit langsung tak ada. Maksudnya, wali-wali Allah ni, tuan-tuan, kita jangan tengok kesenangan mereka sekarang ni. Cuba kita tengok bagaimana mereka nak dapat jadi kekasih Allah tu. Puasa tak tinggal, tuan-tuan. Tahajud, Syekh Abdullah cerita 2 pagi bangun dah zikir sampai ke pagi. Nak harap keredaan kasih sayang Allah setiap hari, tuan-tuan, bertahun-tahun macam tu. Maksudnya mereka bersungguh-sungguh dengan Allah, diuji dengan kesabaran mereka dan akhirnya sampai kurniaan Allah itu, tuan-tuan ya. Jadi ibadat ni bermula dengan paksa, tuan-tuan ya. Jadi kita dengan nak memandang Allah ni kena paksa, selalu paksa hati supaya sentiasa tengok nampak kepada Allah, tuan-tuan gitu ha. Kemudian bila dah paksa jadi biasa. Biasa tu sudah sampai anugerah Allah dah tu. Kita tak susah-susah dah nak zikir datang dah. Biasa, tuan-tuan tak bangun tidur Allah. Tuan-tuan. Jadi kita nak istiqamah dengan Allah kena biasa. Kena buat sampai ibadat kita jadi biasa, tuan-tuan ya. Biasa tu dah habis Ustaz? Belum habis. Dia ada satu lagi peringkat yang tertinggi. Setelah mana terbiasa, satu lagi nikmat, tuan-tuan ya. Memandang Allah, beramal ibadat kepada Allah bukan lagi biasa dah, bahkan nikmat dah dengan perkara tu. Tuan-tuan ya. Bukan jadi biasa, luar biasa dah. Seronoknya zikir. Tu yang kita nak kemuncak. Kemuncak kita ada bermula paksa, jadi terbiasa dan akhirnya jadi luar biasa. Luar biasa ni maksudnya kita rasa seronok dengan perkara tersebut. Tuan-tuan ya. Macam cantik pula dia punya susunan tu, tuan-tuan. Paksa, biasa, luar biasa. Tuan-tuan ya. Setengah orang dia rasa luar biasanya naik kereta ni. Luar biasa kan, Ferrari luar biasa. Tapi wali-wali Allah luar biasanya menyebut nama Allah. Tuan-tuan nak hilang kemanisan sebut selain daripada nama Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, nak kenal Allah ni, kena paksa diri, kena paksa hati untuk memandang dia. Supaya kita sentiasa tak lupa untuk berterima kasih atas sekalian kurniaan-kurniaan dia. Jangan kita nampak Allah ni ketika makan je. Tuan-tuan nak ketika mana minum je. Tuan-tuan nak ketika mana kita dapat nikmat je. Kita sentiasa kena melihat ataupun kita kembali kepada melihat semua keadaan kurniaan Allah seboleh-bolehnya setiap saat. Sentiasa kena merasakan Allah. Boleh mandi, nampak air turun, alhamdulillah Engkau berikan aku air ya Allah. Rasa sejuk badan, ya Allah Engkau yang buatkan aku sejuk ya Allah. Sentiasa. Yang tu dipanggil dekat. Yang tu dipanggil semakin kenal. Tengok lama-lama jadi macam mana? Cinta, kasih, rindu. Sebab tu wali-wali Allah ni tuan-tuan, rindu rendah mereka kepada Allah terlalu tinggi sangat. Kalau boleh mereka nak mati hari ni. Sungguh tuan-tuan. Kita takut mati. Tuan-tuan. Sebab kita tak ada perasaan dengan Allah. Dosa kita banyak. Tuan-tuan. Kalau aku mati ni, dosa banyak. Kita takut mati sebab dosa banyak. Wali-wali Allah mereka rindu. Pertemuan mereka dengan Allah. Mereka asyik rindu. Tuan-tuan ya. Tapi mereka tak boleh minta mati. Sebab mereka ada amanah dekat atas alam ni. Nak sampaikan agama. Nak makmurkan alam sebagai khalifah Allah. Doa-doa mereka diperlukan oleh masyarakat. Tuan-tuan. Jadi maknanya mereka itu dengan Allah terlalu rindu. Mereka tak takut mati. Sebab mereka rindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu tuan-tuan ya. Baik muslimin, muslimat mata Allah sekalian, itulah tauhid. Jadi tuan-tuan, siapa nak kenal Allah kena paksa. Mujahadah tuan-tuan ya. Inilah hakikat perjalanan tauhid.
tuan-tuan ya. Ramai orang bangun tahajud malam-malam tak henti-henti, baca Quran tak henti-henti, dapat nikmat ni, tapi tak rasa kurniaan Allah. Dia rasa dia dah bangun malam, tu tak guna, tuan-tuan ya. Maksudnya dia rasa dia hebat dengan amal dia. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, tak mencapai kepada hakikat perjalanan ihsan. Hakikat perjalanan ihsan. Kita ada Islam, iman, ihsan. Ihsan apa, tuan-tuan? Ihsan adalah kata Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah, kita sembah Allah ni seperti mana kita sentiasa melihat dia. Seolah-olah kamu melihat dia, kata Nabi SAW, tuan-tuan ya. Jadi kita sembah Allah bukan sekadar sembah Allah, kita melihat dia. Melihat kenyataan-kenyataan dia, tuan-tuan. Siapa yang menyatakan matahari? Dia. Siapa yang menyatakan kenyang dalam perut kita? Dia. Maksudnya kita timbul kenyang. Tuan-tuan faham tak? Nyata ni timbul. Nyata. Tak? Siapa yang membuatkan daripada kita rasa lapar, tiba-tiba ada kenyataan kenyang. Nyata dan perut kita kenyang. Nyata, nampak, zahir, kenyang. Siapa yang menyatakan tu? Allah. Jadi semua kenyataan-kenyataan nyata kenyang, nyata hilang dahaga, nyata dapat melihat, nyata dapat mendengar. Siapa yang menyatakan tu? Allah. Cuma kita ni selalu tak bawa hati kita untuk syukur, untuk sentiasa balik pada Allah. Maka kita lupa kat dia, kita tak rasa dia baik dengan kita. Tuan-tuan ya. Macam kita dengan isteri kita, kenapa selagi lama hidup lagi sayang. Sedangkan benda kita tengok benda yang sama je, tuan-tuan. Hari ni dia masak, esok dia masak. Hari ni dia sapu rumah, esok dia sapu rumah. Benda yang sama. Tapi bila berlarutan nikmat tu kita tengok, maka akhirnya kita akan semakin cinta, sayang kepada isteri kita. Kita tengok bagaimana pengorbanannya setiap hari. Tapi kalau tuan-tuan tengok Allah setiap saat sentiasa menggerakkan jantung kita, tuan-tuan. Di situ akan timbul sayang kepada Allah, tuan-tuan ya. Sebab Allah ni setiap saat dia tak pernah pisah dengan kita, tuan-tuan ya. Jangan dalam kuliah ni sahaja dengar saya cakap macam ni. Habis kuliah, latih diri untuk sentiasa dapat perasaan begitu dengan Allah. Sentiasa ucap alhamdulillah, tuan-tuan ya. Muslimin muslimat mata Allah sekalian ya. Seorang ulama besar zaman dahulu, tuan-tuan, saya tak ingat siapa nama ulama tu. Suatu hari tuan-tuan dia ziarah pada satu kampung. Ada seorang lelaki kerja dia, tuan-tuan. Hanya kerja dia, tuan-tuan. Tak silap saya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tak silap saya, tuan-tuan ya. Kerja dia ni, tuan-tuan, orang lelaki ni lah Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahualam, saya pun lupa siapa nama ulama besar tu. Tapi dia jumpa seorang lelaki, tuan-tuan. Dia ni kerja tukang kayu. Dia ni, tuan-tuan, zikir dia dua je. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Tu saja, tuan-tuan ya. Mereka Imam Ahmad bin Hanbal tengok, tuan-tuan, dia potong kayu, tuan-tuan, dalam keadaan dua zikir tu sahaja yang disebut sepanjang masa. Tuan-tuan, maslamat Islam inilah sebenarnya. Islam nak kita ni sentiasa menjadikan kehidupan kita penuh dengan ibadat. Bukan bermaksud ibadat tu duduk dalam masjid je, tuan-tuan. Bukan bermaksud bila sebut ibadat je masjid. No, tuan-tuan ya. Ibadat ni pada semua perbuatan kita, kita boleh jadikan dia sebagai ibadat dengan kita sentiasa berzikir kepada Allah dan setiap pekerjaan kita. Yang tu sebenarnya Islam nak bawa yang tu. Kekuatan, kedekatan diri kita kepada Allah bukan tertumpu pada tempat. Tapi apa sahaja kerja yang kita buat, kita kena lazimkan diri kita dengan zikir kepada Allah. Tuan-tuan, ni Islam ajar kita macam tu. Maka orang lelaki ni, tuan-tuan, ditanya oleh ulama besar ni, kalau tak silap saya Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kata orang lelaki, kata ulama besar ni, saya tak berani sebut nama dia, saya lupa, tuan-tuan. Kata ulama besar ni, wahai lelaki tukang kayu, kenapa kamu zikir? Tak ada zikir lain ke? Alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, tuan-tuan. Jadi tak ada zikir lain ke kamu sebut? Kata dia apa? Wahai ulama, tuan-tuan, dia kata, kerana hidup kita ni, dia kata, tak lari daripada kurniaan Allah dan kesalahan kita. Maka sebab itulah aku selalu berzikir alhamdulillah dengan astaghfirullah. Sebab dalam keadaan aku nikmat kurniaan Allah, maka aku tak zikir, tak henti zikir alhamdulillah. Ni orang kenal Allah. Ni maksudnya tukang kayu ni kenal Allah. Maka dia sentiasa lazimkan sebutan mulut alhamdulillah, dan lepas tu istighfar. Alhamdulillah, astaghfirullah. Sebab dia kata kehidupan kita di antara dua tu saja. Sama ada dalam keadaan nikmat, Allah sedang bagi kita nikmat, maka kita alhamdulillah boleh melihat, boleh potong kayu, alhamdulillah. Dan kata dia, ada masa-masa kita langgar Allah, ada mata kita tengok benda bukan-bukan. Maka sebab tu aku lazimkan alhamdulillah dengan astaghfirullah. Alhamdulillah dengan astaghfirullah. Satu lagi hajat aku belum sampai, kata tukang kayu ni, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, tukang kayu ni dia ada hajat besar. Semua hajat aku Allah telah makbulkan dengan berkat zikir ni. Satu lagi hajat yang aku belum termakbul lagi, tuan-tuan. Apa dia hajat dia? Maka orang lelaki ni, tuan-tuan, dia berhajat sangat nak berjumpa dengan seorang ulama besar.
Kalau tak silap saya itulah nama di Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tuan-tuan, dengan sebab dua zikir ni tadi, Allah tolong Imam Ahmad bin Hanbal datang berjumpa dengan dia. Itulah ulama' yang nak jumpa tu. Tuan-tuan ya. Jadi ulama' ni sebenarnya datang jumpa dengan tukang kayu ni, kebetulan datang jumpa. Tuan-tuan, saya tak ingat sangat kisah dia macam mana. Tapi nak ceritanya, dia rajin zikir kepada Allah. Dia sebut semua hajat-hajat dia Allah makbulkan. Semua satu lagi yang belum aku dapat ialah aku teringin sangat nak jumpa dengan seorang ulama' ni. Maka ulama' ni kata, itulah aku. Sebab saya tak ingat nama dia. Tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, matalah sekalian, hakikatnya kalau kita sentiasa dapat mandang Allah, kita punya hati ni akan sentiasa syukur kepada Allah, melihat kepada pemberian-pemberian Allah. Kita ni tuan-tuan tak ada apa-apa, tuan-tuan ya, tak ada daya upaya, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, tu tauhid. Itulah tauhid yang kita nak amalkan, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, matalah sekalian ya, alangkah tidak baiknya kalau kita ni tak berusaha untuk melihat kepada kebaikan Allah. Tak baiklah, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, ada satu rahsia, tuan-tuan ya. Bukanlah rahsia macam mana, kita dah tahu perkara ni lama dah, tuan-tuan. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan, pegang perkara ni sebagai rahsia kejayaan tuan-tuan hidup kat dunia sampai akhirat. Saya cerita dengan tuan-tuan, ni pengalaman saya, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, inilah rahsia kekuatan kita, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dah solat, kadang-kadang kita dah zikir, kadang-kadang kita dah baca Quran. Mungkin zikir, mungkin Quran zikir kita mungkin jangan-jangan kadang-kadang kita lupa nak baca dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi solat, insya-Allah kita orang dengan kuliah ni, kita tak akan tinggalkan solat, insya-Allah, tuan-tuan ya. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak sebut, sebelum kita nak sambung. Hujan dan kat sini hujan, bunyi hujan. Tuan-tuan ya, saya nak sebut, kita kuliah kita esok, kita mula 7.35 lah, tuan-tuan ya. Antara 7.30 hingga 7.35 lah, tuan-tuan ya. Sebab kita punya maghrib pun dah awal, isyak pun 8-9 minit. Biasa kita mula 7.45 kan. Esok kita mula dengan 7.30 ke, 7.35 ke. InsyaAllah antara waktu tu lah kita mula awal sikit, tuan-tuan ya. Sebab nanti habis main maghrib kita tak buat apa-apa juga kan. Jadi kita mulakan kuliah terus, tuan-tuan, insyaAllah esok lah. Sebab kita tengok maghrib dah terlalu awal. Jadi kita mulakan awal esok. Itu saya nak beritahu, tuan-tuan ya. Baik, kembali tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, matalah sekenal rahsia kekuatan kita, tuan-tuan ya. Kadang-kadang tuan-tuan kita semayang memang tak tinggal. Yang lain mungkin kadang-kadang kita tak buat, tak sempat dan sebagainya, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita solat-solat dah, tapi kenapa kita masih lemah nak tinggalkan dosa dan maksiat, tuan-tuan? Ataupun kita dah semayang dah, tapi kenapa kita tak rasa kekuatan semayang itu berikan kita tenaga dekat dunia? Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena faham. Ibadat ni sebenarnya, ibadat yang kita buat ni, semua ibadat, khasnya semayang lah sebab dia wajib. Tuan-tuan tak? Sebenarnya ibadat ni tuan-tuan, dia sebenarnya fungsi besar dia, tuan-tuan ni, bukan sekadar menghidupkan rohani, bukan. Antara fungsi kelebihan terbesar bagi sekalian ibadat yang kita lakukan selain menghidupkan rohani, sebenarnya tuan-tuan akan rasa jasmani kita. Ni, badan kita ni tuan-tuan tak? Akan sentiasa rasa kuat, bersemangat, tak ngantuk. Tak ngantuk tuan-tuan, tak rasa lemah, tak rasa lapar. Sebenarnya kekuatan ibadat kita sebenarnya dia sampai kepada itu. Sampai ke situ sebenar-benarnya, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang melakukan ibadat yang sebenar, dia sentiasa akan rasa kuat. Walaupun malam tadi tidur 3 jam, 4 jam, dia bangun tu segar. Dia payah nak ngantuk. Dia tak ngantuk, tuan-tuan ya. Dan dia akan kurang rasa lapar, tuan-tuan. Maksudnya, ibadat kita ni sebenarnya Allah syariatkan kerana Allah nak beri kita kehebatan dari segi rohani dan jasmani. Tuan-tuan ya. Tapi saya sebut dengan tuan-tuan, ini rahsia, tuan-tuan ya. Bukan rahsia sangat pun, saya je sebut sebagai rahsia, tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan ni, tapi kenapa bila kita solat, kan bangun subuh ngantuk. Lepas subuh kita ngantuk. Malam tadi dah tidur 6 jam dah tu. Tapi subuh Allah ngantuk, tuan-tuan. Subuh dah bangun, solat subuh tapi lepas tu ngantuk, pergi berjabat ngantuk, tuan-tuan. Lepas tu perut lapar je, tuan-tuan. Kenapa nafsu kita tak lemah? Kenapa kita punya nafsu makan pun kuat juga? Kita semayang, tuan-tuan. Apatah lagi kita nak tunduk pandangan mata, tuan-tuan. Dan semangat kita kurang. Kalau kita bekerja, tuan-tuan, rasa malas nak masuk kelas. Kalau guru lah, tuan-tuan. Malas nak hantar fail, tak ada semangat, tuan-tuan. Sedangkan kita solat. Dan saya nak sebut dengan tuan-tuan tadi, pasal solat tu kena ingat tu. Dia punya kelebihan sebenarnya sampai ke situ sebenarnya, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, dia sebenarnya rahsia dia kat sini. Tuan-tuan, pengalaman saya sebut dengan tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak percaya buat. Isyak nanti buat. Isyak ni, tuan-tuan buat, tuan-tuan akan nampak apa yang saya sebut ni. Tuan-tuan ni, insya-Allah tuan akan nampak, tuan-tuan ni. Tuan-tuan, sebenarnya ibadat kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tak ada hasil dari segi rohani dan jasmani. Rohani tak nampak. Rohani kita akan nampak bila mana tuan-tuan menghadapi dosa, tuan-tuan punya mata contohnya, nak buka YouTube kan.
dalam wall YouTube tu atau wall Facebook, tuan-tuan kadang-kadang terlalu cerita-cerita ke benda bukan-bukan. Kita nak tekan ke tak tekan? Jangan ada perempuan macam tu, tuan-tuan. Ada artis kan. Kita belajar tasawuf, jaga pandangan mata. Tuan-tuan tak nak tengok pakai ketat apa semua ni kan. Ketika kita nak tekan tu, apa rohani kita kata? Kalau kita main tekan je, kita tak rasa bersalah, berarti semayang kita tadi tak hidupkan rohani kita lah, tuan-tuan ya. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan, nak uji rohani ni payah sikit sebab jarang-jarang kita lalui perkara tu. Dan nak tahu rohani kita hidup ke tak hidup dengan ibadah kita, ketika mana ada ujian maksiat tu baru kita boleh kenal. Maksudnya baru kita nampak kesan semayang tu ada pada rohani kita ke tak ada, tuan-tuan ya. Tapi bagi orang yang ada kesan semayang tadi menghidupkan rohani dia, dia akan nampak macam ni. Bila buka YouTube, tuan-tuan nak, ada benda bukan-bukan, dia nak tekan tu, dia takut. Rasa bersalah. Tu maksudnya semayang tadi dah tertembak dekat dia punya hati. Tuan-tuan, Isyak akan buat. Tuan-tuan ni, percayalah cakap saya. Tuan-tuan akan nampak. Sebab saya kaji perkara ni. Tuan-tuan ni, kadang-kadang saya pun terlepas pandang perkara ni, tuan-tuan. Tapi bila saya perhati, saya nampak perbezaan yang sangat ketara tentang perkara ni, tuan-tuan ya. Jadi kalau semayang itu hidup, rohani pun hidup, jasmani pun hidup. Nak buka bukan-bukan, dia akan takut. Kalau dia buka pun, dia akan rasa bersalah. Dia akan rasa hati bergetar lah, tuan-tuan ya. Ditutup cepat, dia tak akan boleh tengok lama-lama. Kalau dia terbuka dengan nafsu, dia tak tahan tu, seminit, 2 minit dia akan tutup balik. Dia tak tahan. Maksudnya hati dia jadi sebu. Tuan-tuan ya. Baik, itu rohani payah. Jasmani senang. Tengok jasmani, tuan-tuan ya. Kita habis semayang, kita rasa kuat. Kita tak ngantuk. Tu boleh tengok lah. Kita akan rasa bersemangat. Kalau kata isteri tengok dekat dapur ada pinggan mangkuk tak basuh, dia akan rasa rajin dia nak buat tu. Lapar pun tak lapar sangat. Maksudnya kesan ibadat semayang, yang ibadat lah, mana-mana ibadat khasnya semayang, dia kesan sampai macam tu. Jadi rajin semangat, tuan-tuan ya. Mana rahsia dia? Tuan-tuan ya. Baik, rahsia dia tuan-tuan perhati lah. Nanti tuan-tuan perhati tengok betul tak saya cakap ni. Tuan-tuan ya. Sebenarnya ni lah motivasi kita yang paling hebat, tuan-tuan, paling baik, tuan-tuan ya. Kita, percaya dah cakap saya, tuan-tuan. Kita, kalau tuan-tuan pergi kepada program-program camp-camp motivasi, dianjurkan oleh mana-mana ustaz sekalipun ataupun pakar-pakar motivasi siapa-siapa pun, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bawa balik apa yang saya cakap sekarang ni, segala program motivasi tu tuan-tuan takkan memberi motivasi kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya itu ilmu dapatlah, tapi balik rumah nak amalkan apa yang kita dengar dalam perkongsian motivasi dekat mana-mana tempat yang kita pergi, kadang-kadang kita tak mampu nak laksanakan. Hakikatnya tuan-tuan, motivasi itu dah ada dalam semayang 5 kali sehari, dah ada dah. Buat apa yang saya akan sebutkan pada tuan-tuan ni, tuan-tuan akan rasa, tuan-tuan nanti bila saya sebut, tuan-tuan kata, alah benda tu ke rupanya bukannya benda besar, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan dan kita sering terlalai perkara ni. Apa dia, tuan-tuan? Kita bermula dengan solat lah, tuan-tuan ya. InsyaAllah solat tu sendiri pun kalau tuan-tuan buat dah nampak kesan dah. Apatah lagi kalau tuan-tuan tambah dengan zikir, dengan Quran, lagilah bertambah-tambah, tuan-tuan gitu. Baik tuan-tuan, begini sebenarnya tuan-tuan, kekuatan rohani dan jasmani kita ialah ada pada khusyuk hati kita dalam solat. Tu jawapan besar dia, tuan-tuan ya. Khusyuk tu. Tuan-tuan ya, macam ni. Isyak sekarang, tuan-tuan semayang, tuan-tuan cuba buat sebaik yang mungkin. Buat. Tak dapat 100%, memang tak dapat lah, tuan-tuan ya. Kita orang awam ni memang tak dapat, saya mengakui. Dapat sebanyak mana pun buatlah, tuan-tuan. Cuba buat isyak sekarang. Tuan-tuan rasa lepas bagi salam, tuan-tuan akan rasa apa yang sebut. InsyaAllah, yakinlah. Kalau tak dapat hari ni, esok buat lagi. Tapi saya, kalau esok pemerhatian saya, tuan-tuan, biasanya memang nampak terus. Allah buat, tuan-tuan ya. Isyak sekarang, tuan-tuan semayang, Allahu Akbar. Mulut baca Allahu Akbaru kabira, hati cuba ikut bacaan tu. Jangan lari, tuan-tuan ya. Di situlah sebenarnya bila tuan-tuan beramal ibadat dengan hati yang beribadat sekali, tuan-tuan nampak karamah mukjizat yang akan datang pada tuan-tuan. Tuan-tuan semayang ni Allah yang create tu. Allah yang buat, Allah yang syariatkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia syariatkan semayang ini sebagai suatu kelebihan, tuan-tuan, untuk manusia punya rohani dan pada jasmani. Maka kalau betul cara kita buat, akan sampai anugerah Allah. Sebab Allah yang maha berkuasa untuk perkara ni, tuan-tuan. Jadi kita jangan sekadar yakin dengan formula dunia. Tuan-tuan, ada formula dunia. Kalau kita tengok kajian-kajian sains kan, buat ni campur jadi ubat ni, boleh makan, boleh sihat. Itu formula dunia. Formula akhirat, Allah buat semayang hidupkan rohani dan jasmani kita. Tu adalah formula yang Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, yang beri jaminan kepada kita, tuan-tuan. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kenapa hari ni kita jaga Allah dalam solat, tapi Allah tak jaga kita di luar solat? Kita lemah badan, mengantuk. Dah semayang pun mengantuk lagi. Di mana kekuatan semayang kita? Tuan-tuan tak?
Bukan salah dari segi solat itu, tapi cara kita tunai tak betul. Tak ikut kepada apa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan buat, cuba tengok. Akan nampak insya-Allah. Tuan-tuan, Isyak akan cuba buat. Tuan-tuan cuba buat insya-Allah tuan-tuan. Nanti bandar semayang, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca dengan perhatian. Pejam mata, pejamlah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hati ikut, baca alhamdulillah tu ikut tuan-tuan. Bila rokok subhana rabbiyal azim, hati tu pun ikut. Lari ikut. Tuan-tuan tengoklah, tak percaya jaga saya. Bagi salam, kuat. Tuan-tuan tak ngantuk. Kalau solat subuh kan, tak mau tidur. Tuan-tuan kadang-kadang baring nak lelap, tak mau. Allah tak bagi tidur. Sebab Allah nak bagi kita bekerja, bersemangat. Tuan-tuan Itu yang saya sebut dengan tuan-tuan, pengalaman saya tuan-tuan Dan tak rasa lapar, tuan-tuan tak makan pagi. Sebab kekuatan rohani tu Allah buat sampai macam tu sebenarnya tuan-tuan Dan tuan-tuan, saya perhati diri saya. Kalau ada masa-masa kadang-kadang saya lupa, lalai tentang perkara ni tu. Saya lalai kat mana? Lalai nak tunaikan khusyuk tu. Semayang memang kita tak tinggalan insya-Allah. Tapi ada masa-masa kadang-kadang kita lupa nak perhatikan khusyuk itu. Jangan macam semayang, tapi kita lupa nak bawa hati ni betul-betul bersih. Dan tuan-tuan kena tahu, Allah ni tuan-tuan, dia kasih dan cinta kepada kita melihat kepada pergerakan hati. Allah melihat kepada bagaimana hati tu semakin hidup, semakin bersih. Allah nak tengok kat situ. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok kepada muka kita, kepada harta kita, tapi Allah tengok ke dalam hati kita. Maka tuan-tuan, bila hati ni hidup, di situlah datang rahmat Allah yang melimpah-limpah. Tuan-tuan Apa maksud saya melimpah-limpah? Maksud saya, kadang-kadang kita solat isyak 5 minit je. Tapi rahmat Allah daripada 5 minit tu, kekuatan badan kita, tak jadi kita boleh sembah diri kita, tak ngantuk. Rahmat Allah meliputi kehidupan kita lebih panjang daripada 5 minit tu. Tu kita kata rahmat Allah melimpah-limpah. Kadang-kadang tuan-tuan saya rasa dalam hati saya kata, ya Allah, maksudnya saya ni kadang-kadang saya rasa semayang saya ni banyak lalai. Saya rasa tak banyak saya beri perhatian kepada Allah. Tapi Allah balas kepada saya dengan kekuatan badan, dengan rasa sihat dan sebagainya. Berkali-kali ganda. Kadang-kadang saya rasa dalam hati saya, ya Allah, benar-benar Engkau maha baik, ya Allah. Baru sikit hamba-Mu ni buat padamu, ya Allah. Engkau balas kepada aku, ya Allah. Berkali-kali ganda, ya Allah. Tuan-tuan tak nampak Allah ni maha baik betul. Kita beri kepada Allah sekadar yang kita boleh buat hamba. Tuan, banyak kelemahan kita. Tapi Allah ni tak berkira dia. Ni rasa hati saya tengok tuan-tuan gitu nah. Tuan-tuan buatlah nanti. Esok subuh, tuan-tuan percayalah cakap saya. Tuan-tuan Esok subuh, tuan-tuan semayang subuh dengan hati yang betul-betul hidup, tak ngantuk lepas subuh insya-Allah. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan Ada masa-masa kadang-kadang saya lupa. Saya lupa nak bawa khusyuk ni. Saya semayang, tapi kadang-kadang lupa nak beri perhatian kepada Allah ni. Lupa, tak ingat, lalai tuan-tuan. Maka kadang-kadang hati kita lepas habis semayang ngantuk, tuan-tuan. Tidur tak cukup-cukup. Dah malam tadi tidur 6 jam, tidur tengah hari apa semua, rasa ngantuk lagi. Kenapa tak rasa lemah badan ni kan? Datanglah kadang-kadang benda-benda macam ni. Peringatkan kita balik, kamu tak jaga hati dengan Allah. Tuan-tuan, itu saya nak sebut dengan tuan-tuan. Itu baru cerita semayang. Kalau tuan-tuan semayang dengan hati hidup tadi tu, tuan-tuan nak tambah Quran pula. Nanti tuan-tuan baca Quran, jangan sekadar nak pahala tau. Tak ada kesan. Tuan-tuan buka Quran, niat nak bagi hati tu benar-benar hidup, hati tu berfungsi dengan Quran tadi. Baca dengan hati membaca, tuan-tuan tengok lepas baca Quran lagi, macam-macam benda Allah bagi. Kalau saya betul-betul rasa perkara tu, tuan-tuan nak, tu rahsia saya nak bagi dengan tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, motivasi itulah yang kita nak ambil daripada Allah. Di motivasi ni 5 kali sehari tuan-tuan buat. InsyaAllah, tuan-tuan akan nampak bagaimana kekuatan jasmani tuan-tuan. Rohani insyaAllah lah. Yang saya sebut dengan tuan-tuan tadi kan, macam YouTube tadi kan. Nak tekan rasa takut lah. Tuan-tuan nak tengok perempuan dan sebagainya, tengok. Tapi bila tengok tu, ada syahwat je kita sedar. Astagfirullah, kita akan tunduk cepat-cepat. Sebab apa? Sebab mukjizat semayang tadi dah ada dalam hati kita. Sebab kita semayang dengan hati, ni rahsia. Tuan-tuan mudah nak tolak dosa dan maksiat, nak sihat tubuh badan, tuan-tuan. Buatlah, tuan-tuan akan rasa. Isyak ni buat. Tuan-tuan Nanti, bila tuan-tuan dah dapat rasa kesan-kesan anugerah Allah ni, dan tuan-tuan dah nampak dah bagaimana kita ni baru berjalan, Allah dah berlari memberikan rahmat dia kepada kita, tuan-tuan akan lagi semangat nak tambah amal ibadat. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Tuan-tuan dah habis semayang maghrib kan? Tuan-tuan nak semayang sunat pula. Kan kadang-kadang anak bini kita tak nak semayang sunat, mereka malas, mereka berat nak buat. Tapi kita semangat Allah bagi. Sebab apa? Sebab kita dah nampak hasil anugerah daripada Allah tu. Sebab kita nampak dah semayang yang sikit ni pun Allah dah melimpah macam ni, apatah lagi buat semayang sunat pula. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan buat fardu ni, tuan-tuan ni kunci lah tuan-tuan. Bila fardu ni tuan-tuan hadirkan hati betul-betul, secara automatik nak buat sunat tak berat dah. Percayalah tuan-tuan
Saya sebut dengan tuan-tuan tu keyakinan yang saya cerita pengalaman tu pada tuan. Pengalaman saya sendiri lah tu. Tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita sembahyang maghrib tu dengan hati, bawa betul-betul, tumpu, nak sembahyang sunat lepas maghrib tu, simple, senang. Tapi kadang-kadang kan, kita sembahyang maghrib, nak sembahyang sunat lepas maghrib, oh berat lah. Sebab apa? Maghrib tadi, hati kita tak ada dengan Tuhan dah. Tuan-tuan ya. Inilah rahsia orang beriman yang tak ada pada orang kafir. Orang kafir, tuan-tuan, mereka tak sebut nama Allah. Dan mereka semasa kuat, bersemangat. Kenapa? Sebab mereka kejar dunia. Tuan-tuan tak? Dan tuan-tuan jangan heran. Kenapa orang kafir, Allah beri kekuatan kepada mereka untuk berjaya. Kan? Kalau SPM kadang-kadang ada anak-anak Cina berjaya sampai 8A, 9A. Anak-anak orang Islam, tuan-tuan tak? Banyak gagal dan sebagainya, tuan-tuan tak? Jangan heran. Tengok orang Cina kaya, ekonomi hebat, tuan-tuan. Jangan heran. Sebab memang Allah dah janji macam tu. Pertama, Allah sebut dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, jangan kamu terpedaya dengan nikmat-nikmat yang aku beri kepada orang kafir. Allah awal-awal dah beritahu kepada kita kerana Allah tahu orang kafir ni, nikmat-nikmat yang diberikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, memang sebagai keadilan Allah kepada mereka. So, jangan terpedaya. Orang kafir tak semayang, Ustaz boleh berjaya sebab Allah memang izinkan perkara tu dari azali lagi. Memang sunatullahnya Allah buat macam tu. Tuan-tuan ya. Dan dalam hadis Nabi SAW menyatakan apa? Ad-dunya jannatul lil kafirin. Dunia ni Allah buat syurga bagi orang kafir. Memang Allah dah buat dunia syurga orang kafir sebab keadilan Allah kepada kebaikan mereka. Tuan-tuan nak, tapi yalah, mereka dekat akhirat bagaimana keadaan mereka? Dan Allah kata orang Islam dunia sebagai penjara. Jadi kita kena terima keadaan itu. Memang orang Islam kalau susah dekat dunia dan sebagainya dengan ujian cabaran, tuan-tuan tak? Sebab memang Allah jadikan fitrah dunia sebagai ujian bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. So jangan pelik, tuan-tuan ya. Orang kafir senang dapat kaya, senang ekonomi bagus, senang dapat kejayaan dan sebagainya. Jangan pelik. Tuan-tuan, saya nak sebut kita orang Islam, kalau kita betul-betul pegang kuat kepada Allah, Allah akan berikan dunia ni sebagai syurga kepada kita, berkali-kali ganda syurga daripada syurga kepada orang kafir. Tu yang tuan-tuan kena faham. Maksud kata orang kafir memang Allah bagi dia dunia sebagai syurga. Tapi orang Islam, kalau mereka hebat jaga hubungan dengan Allah, Allah bagi dunia lebih daripada Allah bagi kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Allah bagi orang kafir sekadar apa yang Allah tentukan, dan Allah beri kepada orang kafir sekadar keperluan mereka. Tapi orang Islam, Allah beri dunia kepada mereka luar daripada kebiasaan manusia biasa. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Kalau orang Islam jaga hati mereka dengan Allah, Allah beri dunia tanpa mereka sangka-sangka lebih. Tuan-tuan tak? Jadi tuan-tuan, kekuatan orang Islam tak ada pada orang kafir, dan kalau kita jaga yang ni, kekuatan kita jauh lebih luar biasa daripada apa yang Allah beri kepada orang kafir. Apa dia? Hati yang sentiasa hidup dengan Allah. Buatlah tuan-tuan. InsyaAllah, kalau tuan-tuan pegang perkara ni, ataupun kita sampaikan perkara ni kepada masyarakat, kita akan tengok masyarakat hari ni masyarakat yang kuat jasmani dan rohaninya. Tuan-tuan ya. Kadang-kadang tuan-tuan nak, orang-orang yang main gym ke, tuan-tuan nak, badan tough, tapi kerja malas. Ramai tak tuan-tuan nak? Badan kuat kan, angkat berat semua kuat. Kadang-kadang badan cantik, tapi dekat pejabat malas buat kerja. Minta maaf sebuah contoh, tuan-tuan nak. Mengajar malas kan, semangat tak ada. Jadi tuan-tuan, kekuatan jasmani bersenam apa semua tu tuan-tuan, itu bukan satu kekuatan yang hakiki yang datang daripada Allah. Kekuatan kita angkat berat, gym apa semua tu kekuatan yang kita bina daripada unsur dunia, unsur zahir. Tapi kekuatan yang Allah beri daripada zat dia, atas keredaan dan keberkatan amal yang kita buat, atas keredaan dia, diberi kepada kita kekuatan tu yang kita nak. Walaupun kita tak tough, badan kita tak ada ketul-ketul, tapi kita rajin masuk kelas. Kalau saya sebagai guru masuk kelas rajin, bantu orang rajin, dengan kesabaran diri yang kuat menghadapi ujian. Tuan-tuan tak mudah marah pada orang. Mana datang perkara tu? Datang daripada semayang yang hati hidup dengan Allah. Jadi tuan-tuan, yang ni rahsia kita sebenarnya, tuan-tuan ya. Hari ni kenapa kita telah disyariatkan oleh Allah semayang, Quran, zikir, tapi kenapa umat Islam tak ada kekuatan-kekuatan yang hebat? Ada masalah nak marah, tuan-tuan tak? Ada ujian nak mengeluh. Di mana kekuatan hati kita untuk sabar, tuan-tuan tak? Untuk jadi orang yang rajin, untuk jadi orang yang ada akhlak yang mulia, tuan-tuan tak? Di mana kekuatan tu hilang? Kekuatan tu hilang ketika mana kita menyembah Allah, kita tak jaga perhatian Allah kepada hati kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni subhanallah, tuan-tuan ya. Sikit je kita mula bergerak kepada Allah dengan hati yang hidup, Allah melimpah-limpah anugerahnya kepada kita. Begitu pemurahnya Allah kepada sekalian hamba-hambanya. Tuan-tuan, mudah-mudahan
Apa yang saya sebut dengan tuan-tuan pada malam ini, kenyataan ni Allah akan bagi tuan-tuan rasa semua perkara ni, tuan-tuan ya. Apa yang saya sebut ni tuan-tuan amalkan, dan tuan-tuan akan nampak perkara ni satu persatu dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan ada masalah dan sebagainya, tuan-tuan akan nampak bagaimana limpahan Allah bertubi-tubi merahmati tuan-tuan, hasil daripada tuan-tuan menjaga ibadah yang hati benar-benar tertumpu kepada Allah. Tuan-tuan tengoklah hasilnya, tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan akan seronok beramal ibadah kepada Allah nanti, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ni kuliah kita, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, isyak ni, kita nak sembahyang isyak ni, buat apa yang saya suruh, tuan-tuan akan rasa, insya-Allah. Bagi salam nanti, tapi syarat kena buatlah mujahadah nah. Baca semua. Kalau siapa yang boleh tafsir tu, tafsir lagi cantik nah. Subhana rabbiyal azim, dalam hati maha suci Engkau ya Allah. Hidupkan. Paksa diri supaya hidup macam tu nah. Siapa tak boleh tafsir tak apa. Bawa hati ingat kepada bacaan-bacaan tu. Mulut baca, hati baca. Mulut baca, hati baca. Tuan-tuan boleh rasa lepas isyak ni sekarang, cuba rasa macam mana kekuatan kita. Macam mana semangat kita dengan Tuhan. Tuan-tuan cuba rasa. InsyaAllah tuan-tuan akan nampak perkara tu. Dan bila kita nampak perkara itu berlaku dalam hidup kita, maka kita yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar maha benar firman-Nya, dan benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar ada untuk kita, dan Dia sentiasa merahmati kita. Cuma kadang-kadang kita tak tahu rahsia untuk kita ada kekuatan bersama dengan Dia. Kita tak perhati ataupun kita tak mendalami syariat-syariat Dia yang dengan benar. Allah turunkan syariat lama dah, syariat baca Quran, syariat sembahyang, syariat zikir. Tapi kenapa kita tak mendapat kelebihan itu? Kelebihan zikir, kelebihan sembahyang, kita kurang meneliti, tuan-tuan tak? Di mana hakikat yang dikehendaki oleh Allah atas sekalian ibadat tersebut. Maka sebab tu hasilnya kita kurang dapat. Bila tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan seronoklah. Gitu tuan-tuan ya. Tuan-tuan rasa sendirilah, tuan-tuan nikmat bersama dengan Allah ni masing-masing. Allah akan tolong, insya-Allah, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, sekadar tu saja perkongsian kita pada malam ni. Insya-Allah esok jumpa pada kuliah subuh. InsyaAllah pada 6.25 lah subuh ni, macam biasa kita. Mungkin 6.20 ke, tuan-tuan ya. Pada kuliah tasawuf, tuan-tuan ya. Jadi mulai pada hari ni, teruskan berzikir, baca Quran, teruskan solat, teruskan tambah ibadah-ibadah tuan-tuan, dengan hidupkan hati. Tuan-tuan akan nampak hasilnya dalam kehidupan tuan-tuan ya. Tak ngantuk, semangat sentiasa, rajin, tak reti letih. Tuan-tuan, tak reti letih. Nak tidur tak mau tidur, tak ngantuk, tuan-tuan nak. Sentiasa kekuatan tu Allah beri luar biasa daripada orang yang berjoging dan sebagainya, tuan-tuan dah. Kita yang jaga hati dengan Allah ni, tuan-tuan akan rasalah macam mana mukjizat datang. Mukjizat ni suatu perkara luar biasa lah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang dulu kau tak makan pagi, lapar sampai ke tengah hari ni sebab kenyang dengan rohani kita. Lapar pun tak lapar mana, tuan-tuan nak makan pun tak banyak sangat nak makan, tuan-tuan gitu nah. Makan sikit pun kenyang dah sebab rohani kita ni, kita hidup dengan Allah, insya-Allah, tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah. Tuan-tuan ni, esok subuh pun hidupkan hati macam tu. InsyaAllah kita akan rasa, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita semua. Tuan-tuan jangan kata, benda ni lah, buat tak buat. Jangan buat dulu. Nanti akan rasa, tuan-tuan, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.